Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firdaus Nur Hakim Zainal. Jadi tajuk pada video kali ini adalah berkaitan dengan perbentangan untuk subjek adab ikhtilaf. Jadi tajuk untuk perbentangan saya adalah konsep ta'ayush. Okey. Manusia itu secara fitrahnya adalah hidup secara berkelompok dalam satu komuniti, dan boleh dikatakan mustahil untuk seseorang manusia itu untuk hidup secara berseorangan tanpa melibatkan diri dalam masyarakat. Jadi berdasarkan pandangan Dr. Syekh Hussein Ali Mustafa, konsep ta'ayush adalah merujuk kepada keadilan serta mencegah ketidakadilan yang dibawa oleh agama Islam, serta menyeru umat Islam untuk sentiasa bersikap toleransi dan bersatu padu dalam apa jua keadaan sekalipun, walaupun berbeza dari segi kulit, dari segi bangsa, dari segi budaya dan sebagainya. Okey. Kalimah ta'ayush berasal daripada kalimah al-aish yang bermaksud hidup. Okey. Dalam maksud yang lebih luas, at-ta'ayush membawa maksud kehidupan yang dijalani bersama dengan orang lain dalam satu kelompok ataupun komuniti yang berteraskan kepada sifat kasih sayang, mempunyai persefahaman, mempercayai antara satu sama lain, toleransi dan sebagainya. Jadi perkataan at-ta'ayush juga disebut sebagai coexistence. Berdasarkan pengertian dalam kamus Oxford, coexistence ialah keadaan dalam sesebuah negara yang mana hidup dalam suasana yang harmoni dan sejahtera walaupun terdapat perbezaan dari segi fahaman dan ideologi. Ta'ayush juga merujuk kepada golongan orang Islam dan orang bukan Islam yang tinggal bersama dalam sesebuah negara. Okey, orang bukan Islam yang digelar sebagai adimah ataupun al-muwatinun, yang membawa maksud warga negara ataupun orang bukan Islam yang tinggal bersama dengan orang Islam dan meminta perlindungan daripada pemerintah Islam. Seterusnya, dalil untuk at-ta'ayush, okey, dalam surah Al-Maidah ayat 18, maksudnya sekiranya Allah mengkehendaki, nescaya kamu dijadikannya satu umat sahaja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepada kamu, maka berlomba-lombalah membuat kebajikan. Okey. Ayat ini menjelaskan tentang apabila Allah mengkehendaki sesuatu, okey, maka akan diciptakan manusia dengan satu umat ataupun satu keturunan sahaja. Tetapi hal ini bermaksud apabila manusia yang dijadikan sebagai satu umat sahaja, dalam erti kata lain, segala bentuk, segala ciri ataupun seperti fizikal, bahasa, akal pemikiran dan sebagainya adalah sama bagi setiap orang. Okay. Tetapi sebaliknya, Allah SWT ingin melihat akan keikhlasan dan kerendahan hati hambanya terhadap hikmah dan ilmunya dengan memberi ujian kepada kita lah. Okay. Hal ini kerana Allah SWT ingin menguji kepelbagaian, keupayaan dan kemahuan dan kebijaksanaan manusia dalam saling berlumba-lumba untuk membuat kebaikan, dan bukannya berlumba-lumba dalam melakukan keburukan dan perpecahan. Okay, dalil lain juga dalam surah An-Nisa ayat 1. Maksudnya, hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya, dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim.
Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala selalu menjaga dan mengawasi kamu. Okey. Ayat ni pula dia menjelaskan asal kepada penciptaan seluruh manusia yang ada di muka bumi ini adalah berpunca daripada Nabi Adam dan pasangannya Hawa, dan ianya meliputi persaudaraan seluruh umat manusia dan tidak hanya bertumpu kepada umat Islam sahaja. Berdasarkan perspektif Islam, hubungan silaturahim yang terjalin antara setiap umat manusia ini adalah merupakan kehendak Allah Subhanahu Taala, yang mana ianya diwahyukan dalam Al-Quran. Setiap manusia berasal daripada jiwa ataupun diri yang satu ataupun nafsu wahidah. Pengulangan kalimah at-ta'ayush ini dalam Al-Quran yang berkali-kali menegaskan bahawa hubungan silaturahim antara satu sama lain dalam kalangan manusia berasal daripada Adam dan Hawa. Dan perkara ini menunjukkan bahawa menjadi kewajipan kepada setiap orang untuk saling berkasih sayang, mempunyai sifat belas kasihan terhadap orang lain dan sebagainya lah. Perkara ini juga menerapkan diri kita untuk sentiasa bersifat dengan akhlak yang mulia, seperti saling memaafkan. Orang lain tidak bersifat dengan pentingkan diri, sentiasa berfikiran luas, berlapang dada, berkasih sayang, sentiasa sukakan kepada perkara-perkara yang baik serta bermanfaat untuk diri dan sebagainya lah. Kesimpulannya, agama Islam merupakan agama yang amat menjaga kepentingan hubungan antara orang Islam dan orang bukan Islam dalam konteks kehidupan bersama dalam sebuah negara ataupun dalam sebuah komuniti masyarakat. Perkara ini sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang merupakan qudwah hasanah ataupun contoh ikutan yang terbaik untuk dalam mengamalkan konsep ta'ayush ini dalam kehidupan seharian. Sekian saja daripada saya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.